Apa khabar para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN? Semoga semuanya dalam keadaan sihat dan sejahtera. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan satu artikel yang datangnya daripada sahabat panel Brother Fai, iaitu Larry Raphael. Pada malam ini beliau kongsikan mengenai bagang. Apakah itu bagang? Okey, mari kita sama-sama mendengar mengenai kisah bagang ini. Sudah pasti nama dia tidak terkenal dalam lipatan sejarah Malaysia, tetapi legendanya terus turun ke anak cucu cicit. Moyang saya dan seorang pengamal herba hutan yang peka akan jenis ubat dan penyakit. Apabila moyang saya tidak menemukan ubat di alam manusia, maka seperti biasa ia akan membunyikan loceng keramatnya, iaitu combo rungoh, untuk seek answers dari alam astral. Selalunya alam astral akan segera membantunya kerana kesetiaan yang dia tunjukkan. Sebuah komitmen padu pada langit untuk terus mempertahankan warisan keagungan leluhur bangsa. Kami mungkin generasi yang kelima. Moyang bagang saya panjang umur dan masih kuat sewaktu dia hidup. Dia meninggal akibat sakit tua dan berumur hampir 120 tahun. Panjang umur dia ya. Berambut putih, pendiam dan tidak pernah memakai selipar sekali. Tidak memakai selipar sekalipun masuk ke dalam hutan mencari herba atau membersihkan padi bukitnya. Di zaman moyang, dia umpama Dr. Strange dan dicari apabila jalan penyelesaian dari hospital kerajaan tidak ada untuk pesakit. Sudah tentu saya akui perubatannya menarik. Ia selalu menterbalikkan pendapat para doktor dan menetralkan bisa sakit yang perubatan kemodenan sudah give up. Itulah moyang kami, nenek tua yang sempat hidup untuk melihat cicitnya generasi kelima. Saya ada 3 cerita mengenai yang menarik pasal moyang bagang saya ni. Ada 3 tajuk semuanya, dan dia muncul sebagai watak heroin yang berkuasa menyelesaikan keadaan. Yang pertama, pada zaman dahulu, yakni era-era penghujung abad ke-18, sengketa puak sering tercetus dan selalunya merenggut nyawa. Suku kami adalah suku Tagahas, suku yang tidak dicatat oleh British sebagai pemberontak. Oh bukan, maksudnya suku yang dicatat oleh British sebagai pemberontak, berani mencabar ketuanan British di Tambunan dan Laluan Garam, dan ditakuti suku-suku di pesisir laut barat Sabah. Ada catatan dalam jurnal British mengatakan, jika suku kami berdagang ke papar atau penampang, banyak suku tidak berani mengusik rombongan suku kami ke tamu besar. Oleh itu, anak dara suku kami tiada yang berani mengacaunya, walaupun cantik-cantik, kerana Tagahas selalu mengakhiri permasalahan dengan pedang. Pada satu ketika dulu, puak kami terlibat dalam satu perang yang terkenal dan tercatat dalam sejarah negara Malaysia. Maaf ya, benda ni saya tak akan ungkapkan. Kesemua pahlawan dan pendekar Tagahas dipakaikan ilmu kebal dan ilmu perang. Dan bagang sebagai boboh hizan pada zaman itu adalah pawang yang meniup kesaktian pada tubuh badan 1000 pejuang. Dia meniup kesaktian pada tubuh badan 1000 pejuang Tagahas melawan British di Tambunan. Cerita ini saya tidak sudahkan, walaupun para pendekar gagah sekali. Pengkhianatan menyebabkan pasukan perang Tagahas kecundang. Moyang bagang kecewa dengan pertempuran ini kerana sekutu Tagahas lemah dan melanggar syarat. Maka tercerai-berailah pasukan Daihat Tagahas. Yang kedua, zaman Jepun. Nak panggil Jepun ni baik? Tak juga. Nak panggil buruk? Boleh juga. Kalau dalam 1000 askar Jepun, cuma ada 1 yang berhati mulia. Tetapi selalunya yang berhati mulia ni memang pendek umur lah. Jepun berjaya mengusir British di Tambunan.
Banyak British dipenggal, dijadikan tahanan dan dieksport dengan berjalan kaki ke sandakan. Sesiapa yang menjadi tali barut, Jepun akan dipancung atau diseksa. Syukurlah pada era-era pemerintahan Jepun, keluarga kami terselamat kerana moyang bagang. Ada seorang askar Jepun berpangkat tinggi terkena peluru di bahagian dada semasa bertempur dengan British. Dan dia nazak sakarat kerana Jepun tidak punya doktor pada masa tu. Kalau mahu doktor, kena berjalan kaki ke Jesselton, ibu kota Sabah. Pada masa itu, keadaan amat seram sekali. Kerana Jepun amat kasar pada semua orang. Waktu tu, moyang saya baru balik dari hutan kerana dia mendapat alamat bahawa ada sesuatu yang tidak baik berlaku di rumah. Nenek bagang saya diarahkan pulang selaju boleh oleh Ki Nur Hingan kerana keluarga dia dalam ancaman besar. Tepat seperti yang dikatakan, Jepun sedang menyelongkar rumah orang kampung untuk mencari makanan atau apa saja ubatan yang boleh digunakan. Moyang bagang mendapat tahu yang anak dan suaminya ditangkap oleh Jepun. Dalam keadaan menangis, moyang bagang berseru kepada Ki Nur Hingan dan Ki Nur Hingan menjawabnya. Dengan beberapa instruksi dan arahan, serentak itu moyang bagang bangun dari tafakurnya dan berjalan ke markas Jepun dengan beraninya. Ia menuntut agar pegawai Jepun menemukan dia. Pada mulanya ditolak, tetapi moyang saya memberitahukan yang dia datang mahu merawat peluru di dada pegawai utama mereka. Dalam komunikasi ini ada penterjemahan ya. Jepun kehairanan, bagaimana moyang saya tahu yang pegawai mereka tenat? Moyang bagang saya berkata, dia adalah seorang bobohizan dan semangat langit telah mengarahkan dia berbuat demikian. Kiranya para pelindung telah membantu moyang saya di sini. Oleh kerana tidak ada doktor, maka Jepun membawa moyang saya ke markas kemah tidur pegawai Jepun. Sepanjang perubatan membuka peluru di dada pegawai Jepun, moyang bagang berkonsultasi dengan alam astral bagaimana caranya ya, apa ubatnya dan sebagainya. Dengan ilmu perubatan dia dengan sabar merawat pegawai Jepun sampai sembuh. Dan tuan pegawai sembuh dan sebulan kemudian mampu berdiri, makan dan berjalan. Kerana tuan pegawai Jepun sembuh, dia rasa terhutang budi kepada moyang saya dan mengatakan apa yang dia mahu akan segera ditunaikan. Moyang bagang cuma meminta keluarganya dikembalikan saja, dan permintaan itu ditunaikan oleh pegawai utama tersebut. Bahkan kerana rasa syukur dia sembuh daripada bidikan peluru, ia melepaskan semua kaum keluarga kami, menghadiahkan moyang saya samurainya, masih disimpan hingga sekarang, dan memberikan beras kepada beberapa guni kepada moyang saya untuk bagian ini. Keluarga moyang saya benar-benar terselamat dan tidak diusik Jepun sampai Jepun menyerah kalah 3 tahun kemudian. Tapi walaupun demikian, jika ada askar Jepun sakit, moyang saya akan diperintahkan ke markas dan merawat mereka. Kerana mahu mengelak keluarga dan masyarakat kampung diusik Jepun, moyang bagang patuh dan akur. Yang ketiga, ya, saya akan cari bahasa yang sangat indah dan mantap untuk menceritakan fasa ketiga, dan mungkin tidak akan muncul episodnya dalam ini bulan atau bulan depan. Ceritanya menarik tetapi panjang dan epik. Gambaran saya, para bobohizan Sabah yang diketuai moyang bagang terlibat dalam kejatuhan kerajaan diktator Sabah pada tahun 1984. Kesemua pemimpin rakyat diperkuatkan spiritualiti mereka melawan gagasan besar kerajaan zalim dan sumpah keramat mereka sukses. Demikian cerita saya akan moyang bagang yang penuh ilmu pengetahuan alam dan perancang plot. Kejatuhan melalui petunjuk alam gaib. Moyang saya memang handal. Dia cuma mati tua dan bukannya sakit. Sekian.